Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT. Hari ini hari Sabtu bersama saya Syairul Islam Basmullah bersama dengan anda. Selalunya hari Sabtu akan anda berada di rumah bersama keluarga dan saya harapkan anda terus berada di rumah. Dan hari ini sebenarnya kita akan bersiaran di saluran berita RTM tepat jam 3.05 petang. Anda juga boleh tonton kami di saluran berita RTM, di RTM Klik. Nak senang, nak mudah, tonton je kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya kita akan mengupas ataupun memberikan perkembangan terkini berkenaan dengan institusi pengajian tinggi dalam negara kita. Hari ini kita akan bercakap juga berkenaan dengan macam mana pelajar IPT nak jana pendapatan di universiti. Bersama kita ada orang tetamu, tapi sebelum itu kita nak tengok dulu macam mana usaha UMT membantu menaik taraf kehidupan nelayan di sekitar Setiu Terengganu. Saksikan. Sebagai sebuah universiti berfokus marine dan sumber akuatik, komuniti nelayan merupakan komuniti yang paling dekat di hati warga UMT. Keprihatinan UMT untuk membantu komuniti nelayan diterjemahkan melalui Grant Translational UMT yang bertajuk Memperkasakan Kualiti Hidup Nelayan Setiu berteraskan aktiviti pelancongan. Umumnya mengetahui bahawa kawasan pesisiran pantai Setiu adalah cukup bertuah kerana dianugerahkan dengan kekayaan dan limpahan sumber alam semula jadi. Aspek pembangunan komuniti yang melibatkan transformasi dan inovasi sosial dilihat sebagai satu medium yang melahirkan individu dan kumpulan nelayan yang lebih berdikari. Sumber ekonomi baharu, terutamanya aktiviti pelancongan, boleh dijadikan aset serta pemangkin kepada pembangunan taraf ekonomi serta mata pencarian sampingan mereka. Dalam 2 tahun ni saya usahakan tembikar ilmu, lepas tu insya-Allah kalau ada pelacur-pelacur nak datang bolehlah melawat ladang kami. Saya mencuburi bidang ni belajar dengan ibu saya. Saya sangat-sangat berbesar hati kerana pihak UMT sudi datang tempat saya di premis saya yang tidak seberapa ni dah untuk mempromosikan barang-barang produk saya ni. Ditubuhkan pada 2009 di mana ia melibatkan 25 orang pengusaha homestay yang juga di mana mereka adalah di kalangan nelayan di kawasan di Ruspula ni, dan kami juga menyediakan pelbagai produk-produk hasil laut untuk pelancong-pelancong yang datang ke homestay kami. Pelan Tindakan Keusahawanan dan Mohon Guide to Entrepreneurship Integrated Education EIC telah diperkenal oleh KPT sebenarnya bagi membantu pelajar ini menjana pendapatan sewaktu di universiti. Bagi membincangkan topik itu, kita bersama dengan dua orang tetamu pada hari ini, antaranya Encik Fazli Said, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis Saad, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik Jabatan Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya hari Sabtu. Sepatutnya doktor dan juga encik berada di rumah, tapi atas kesudian melapangkan masa bersama dengan Lensa IPT, terima kasih saya ucapkan. Tapi saya nak tanyakan satu soalan berkenaan dengan pelan tindakan ataupun agenda keusahawanan di institusi pengajian tinggi sendiri yang berusaha Encik Fazli. Mungkin boleh kongsikan kepada kami apa sebenarnya pelan tindakan keusahawanan institusi pengajian tinggi, pendidikan tinggi 2021-2025 itu sendiri. Terima kasih Syai. Ya betul, untuk makluman semua, Kementerian baru-baru ini kita telah berjaya membangunkan satu pelan tindakan keusahawanan IPT 2021-2025. Pelan ini dibangunkan oleh Kementerian untuk menyokong lonjakan satu
pelan pembangunan pendidikan Malaysia bagi pendidikan tinggi sebenarnya. Lonjakan satu yang memfokuskan kepada penghasilan graduan yang holistik dan bercirikan keusahawanan. Jadinya pelan tindakan ini merupakan satu dokumen yang menjadi panduan kepada IPT di seluruh Malaysia. Bagaimana untuk menghasilkan graduan-graduan yang memberikan penekanan kepada keusahawanan sebagai salah satu matlamat mereka di akhir pengajian nanti. Ya. Okey, baik. Kalau kita difahamkan antara dalam pelan tindakan keusahawanan ini sendiri, Institusi Pengajian Tinggi, Pendidikan Tinggi 2021-2025 itu sendiri, ada satu lagi komponen penting, iaitu antaranya pembangunan buku panduan pendidikan, keusahawanan bersepadu Institusi Pendidikan Tinggi ataupun MOHI Guide to Entrepreneurship, Integrated Education, EIE. Mungkin Doktor boleh terangkan tentang perkara itu sebenarnya. Ya. Terima kasih, Jai. Buku ini EIE, Ya. MOHI Guide to Entrepreneurship, Integrated Education ataupun EIE adalah hasil daripada aspirasi KPT bagi memperkasakan ekosistem keusahawanan di Malaysia, dan ia juga dapat meningkatkan daya saing negara dalam ekonomi global yang agak mencabar ketika ini, terutama sekali dalam revolusi industri 4.0. Ya. Sehubungan dengan itu, penanda arasan untuk membangunkan buku ini telah diadakan dengan universiti tempatan, 15 buah universiti keusahawanan dunia ataupun top world entrepreneurship university, dan juga 2 universiti Asia yang melihat membuat penilaian secara menyeluruh dalam membangunkan buku EIE ini. Jadi ia bertujuan untuk memperkasakan ekosistem keusahawanan IPT di Malaysia, terutama sekali memfokuskan kepada pelajar dan pensyarah di IPT. Jadi ia melibatkan contohnya struktur tadbir yang holistik yang dapat memacu agenda keusahawanan di Malaysia. Okey, baik. Sebenarnya Encik Fazli, saya teringat ataupun saya faham antara agenda-agenda kementerian ini sendiri adalah untuk ada keperluannya, ada keperluan ataupun ada dia punya kewajipan yang perlu dilaksanakan daripada kementerian. Dan juga kalau pelan tindakan keusahawanan ini sendiri, mesti ada keperluan ataupun apa yang wajarnya untuk dia dilancarkan ini. Ya, kita di kementerian sebenarnya kita melihat kepada agenda keusahawanan yang penting, terutamanya jika kita lihat dalam situasi pandemik yang berlaku sekarang ini, kita di kementerian melihat kepada bahawa agenda keusahawanan ini salah satu yang boleh membantu graduan kita untuk especially menjana pendapatan mereka. Jika dilihat dalam keadaan pandemik sekarang ini, pekerjaan konvensional menjadi pekerja kepada majikan agak terjejas dengan situasi yang berlaku. Jadi makanya kita di kementerian merasakan bahawa agenda ini harus kita pertingkatkan dan harus kita perjuangkan supaya dia menjadi satu yang fokus baru di IPT kita. Jadinya pelan yang kita wujudkan ini akan menjadi panduan dan juga menjadi rujukan induk kepada IPT kita supaya program dan juga inisiatif yang dilaksanakan di IPT itu dapat dijalankan secara sistematik dan teratur untuk akhirnya dapat melahirkan graduan yang kita harap dan kita impikan menerusi lonjakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia itu. Okey, baik. Saya faham soal itu, tapi antara fokus utama dalam pembangunan kurikulum program keusahawanan melalui pelancaran buku EIE ini sendiri. Okey. Pembangunan kurikulum keusahawanan yang digariskan dalam EIE ini sebenarnya memfokuskan kepada kurikulum yang bersifat
memberi pengalaman pembelajaran kepada pelajar. Di mana pelajar perlu didedahkan, bukan sahaja didedahkan tetapi diberi peluang untuk mendapat pengalaman dan dapat menghubung kaitkan dunia perniagaan di luar sana dengan masalah sebenar dan isu-isu cabaran yang dihadapi di luar dalam dunia perniagaan di luar sana dengan dalam kurikulum tersebut. Jadi fokus utama dalam EIE ini adalah pertamanya pengetahuan asas dalam keusahawanan tersebut dan juga bukan sahaja pengetahuan asas tetapi pengetahuan keusahawanan lanjutan ataupun kita kata advance keusahawanan dan pengetahuan dalam perniagaan pun perlu ada. Kemahiran pembangunan sumber manusia dan juga yang penting kita nak untuk nak beri pengalaman tersebut kita fokuskan kepada kita kata apprentice keusahawanan. Okey, baik. Jadinya maksudnya di sini dalam perkembangan pelajaran apa tu silibus di IPT itu sendiri ada sendiri mereka ini yang inginkan kalau kita nampak sekarang ini semua orang nak berniaga kalau di IPT, tapi macam mana pendapat doktor sendiri untuk mengekalkan perniagaan mereka itu sendiri menjana pendapatan walaupun mereka habis pengajian di IPT itu sendiri? Okey. Pelajar untuk minat pelajar tu untuk menjadi seorang usahawan tu perlukan motivasi. Dan untuk menjadi seorang usahawan tu juga pelajar perlu mempunyai daya tahan dan dari segi tingkah laku, sikap, etik ataupun etika perniagaan dan motivasi keusahawanan itu perlu ada. Dan dalam EI ini memberikan satu peluang flexibility kepada pelajar untuk menekankan minat mereka ke arah keusahawanan itu dengan bantuan daripada ekosistem dalam IPT, termasuklah pensyarah yang kompeten untuk memberi panduan kepada pelajar menjadi usahawan yang berjaya. Okey, baik. Jadi itu antara tips-tips kepada mereka yang ingin dapatkan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Bukan sahaja di universiti tapi malah selepas universiti pun pengajian mereka di IPT itu sendiri pun dapat mengekalkan bisnes ataupun perniagaan mereka sampailah mereka ke anak cucu mereka mungkin. Kita nak kembali bersama dengan Encik Fazli berkenaan dengan buku Pelan Tindakan ini sendiri. Mungkin ada beberapa perkara dalam tu, katanya ada hampir 200 muka surat kan? Mungkin Encik Fazli boleh terangkan sikit apa isi kandungan dalam buku tu? Okey, Pelan Tindakan yang kita bangunkan ini dia memberi fokus kepada 3 teras utama sebenarnya. Teras yang pertama adalah untuk memantapkan ekosistem keusahawanan itu sendiri. Jika kita lihat di universiti banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya pembangunan ataupun penghasilan seseorang graduan sebagai seorang usahawan. Antaranya adalah satu sokongan daripada IPT itu sendiri dari segi penyediaan kurikulumnya, kemudahan-kemudahannya kepada pelajar. Dan yang keduanya seperti mana yang disebut oleh Dr. Wan tadi berkenaan dengan kompetensi tenaga pengajar dan sebagainya. Yang itu semua memainkan peranan penting untuk kita asimilasikan dan kita gabungkan supaya dia dapat membantu dan menyokong penghasilan graduan sebagai usahawan di IPT kita. Yang teras kedua adalah dengan kita memperkasakan jaringan keusahawanan yang berimpak tinggi. Jaringan ataupun kolaborasi antara keusahawanan, misalnya contoh usahawan-usahawan yang telah lahir daripada IPT kita, jadi kolaborasi bersama pihak-pihak ini dapat membantu juga penghasilan graduan-graduan baru untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Dan manakala teras yang ketiga yang ditekankan oleh pelan ini adalah berkenaan dengan penekanan kepada inovasi dan juga teknologi dalam bidang keusahawanan. So sesuai dengan keadaan semasa sekarang yang mana teknologi dan juga inovasi menjadi satu penekanan ataupun perkara penting untuk graduan-graduan usahawan kita bergerak ke hadapan. Okey, baik. Jadi kalau di peringkat IPT sendiri, macam mana kita nak capai matlamat EIE ini sendiri? Bagi mencapai matlamat EIE,
sebenarnya di bawah pelan tindakan tersebut yang merupakan payung kepada ekosistem keusahawanan. Jadi di IPT perlu memperkukuhkan antara objektif untuk mencapai selamatnya adalah memperkukuhkan ekosistem seperti Cik Fazli sebut tadi, ekosistem di dalam IPT itu sendiri, ekosistem keusahawanan, dan ia juga melibatkan pengukuhan kepada pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran secara ia lebih inovatif menggunakan teknologi. Perlu juga memperkukuhkan dari segi kepemimpinan dan kecekapan pegawai akademik dalam membantu pengajaran, membantu pelajar-pelajar di keusahawanan IPT, dan juga bagaimana kita dapat mempercepatkan pertumbuhan penyelidikan dan inovasi untuk kita mengkomersialkan produk-produk keusahawanan daripada IPT ataupun dan juga syarikat-syarikat terbitan pelajar. Dan yang penting juga seperti Cik Fazli sebut tadi mengenai pengukuhan kolaborasi strategik antara industri, institusi dan juga komuniti bagi membantu pelajar mempentingkan keusahawanan mereka. Okey, baik. Kalau kita cakap berkenaan dengan Entrepreneurship Integrated Curriculum, EIC merupakan kurikulum keusahawanan yang dinyatakan dalam panduan pendidikan keusahawanan bersepadu ini. Mungkin Doktor boleh terangkan berkenaan dengan EIC ini sikit. Okey. Untuk EIC yang berfokuskan kepada kurikulum, ia melibatkan kursus-kursus yang mempunyai kursus-kursus contemporary dan elemen-elemen dalam kursus yang melibatkan teknologi terkini, pendekatan pengajaran pembelajaran yang inovatif, perubahan kepada mindset ataupun minda keusahawanan itu perlu ada. Dan dalam EIC juga menekankan kepada teras-teras seperti kurikulum bersepadu dan integrasi teknologi, melibatkan penilaian, indikator penilaiannya, dan juga yang penting adalah kompetensi ataupun kemahiran pengajar juga perlu ditekankan dalam EIC tersebut. Dan beberapa amalan yang boleh ataupun amalan baik oleh IPT boleh melibatkan contohnya pengamal industri. Pengamal industri yang dibawa untuk membantu keusahawanan di IPT, dan juga bilangan penyumbang dana yang ramai. Kita kata bilangan filantropi yang boleh membantu menaja usaha-usaha di keusahawanan di IPT. Okey, baik. Mungkin bagi Encik Fazli, antara penerimaan ataupun pengharapan KPT sendiri terhadap pelan tindakan keusahawanan kali ini, macam mana? Untuk pelan tindakan keusahawanan yang kita bangunkan kali ini, kita mengharapkan supaya ia dapat menjadi panduan induk, panduan utama kepada IPT kita dalam membangunkan usahawan di kalangan pelajar. Dan juga selepas mereka bergraduat, mereka dapat meneruskan kerjaya dalam bidang keusahawanan. Disebabkan kita di peringkat kementerian, kita amat mengharapkan supaya graduan kita dapat berubah daripada minda hanya daripada mencari pekerjaan, mengubah minda mereka kepada menjana pekerjaan. Bagi kita, keusahawanan ini dapat menawarkan ataupun dapat memberi peluang kepada graduan-graduan kita mewujudkan lebih banyak sebenarnya peluang-peluang pekerjaan dengan menjadi keusahawanan, menjadi usahawan itu sendiri. Jadi harapan kita pelan ini dapat memacu dan akhirnya dapat mengeluarkan lebih ramai lagi usahawan di kalangan graduan kita. Amin. Selaku seorang yang dekat dengan hati pelajar, mungkin yang tahu pergerakan pelajar, dan juga mereka ini di kalangan IPT ini sendiri mungkin ada cabaran tersendiri. Saya tertanya juga sebenarnya macam mana penerimaan EIE dan juga cabaran kepada industri ataupun kepada IPT sendiri, dan juga mungkin ada harapan doktor kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Terima kasih. Saya rasa cabaran utama adalah perubahan minda. Perubahan minda. Kita perlu ada
minda keusahawanan ataupun entrepreneurial mindset tu yang perlu ada bukan sahaja di dalam kalangan pelajar tetapi dalam kalangan pensyarah itu sendiri. Dan dengan sokongan ekosistem yang kukuh daripada pengurusan IPT yang dapat membantu menangani isu-isu ataupun cabaran untuk pelajar bergerak ataupun dapat memilih keusahawanan itu sebagai sebagai kerjaya mereka. Dan transformasi itu perlu berlaku di dalam kalangan pensyarah dan pelajar IPT yang mana Pelan Tindakan Keusahawanan dan juga EIE ini merupakan satu rujukan dan garis panduan yang perlu diperhalusi oleh IPT bagi membantu mereka merancang plan keusahawanan di IPT masing-masing. Dan harapan saya agar EIE dan juga Pelan Tindakan Keusahawanan ini menjadi satu rujukan dan juga garis panduan yang dapat mencapai aspirasi KPT bagi melahirkan usahawan yang dapat memberi impak kepada masyarakat dan negara kita. Ya. Baik, saya faham agenda daripada kementerian ini ingin menjalinkan antara keusahawanan itu sendiri, minda keusahawanan itu sendiri dan juga dalam bidang akademik itu seimbang, setara supaya mereka keluar sebagai graduan dan juga keluar sebagai graduan yang berminda keusahawanan supaya dapat tempuh segala cabaran di industri yang akan datang. Terima kasih saya nak ucapkan sebenarnya kepada Encik Fazli sangat Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Profesor Madya Dr. Wan Zuhaini Saad, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik Jabatan Pendidikan Tinggi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita. Perkongsian yang sangat baik sebenarnya. 2 buku ini kita boleh dapatkan rasanya di laman web. Laman web MOHI sendiri kan? Laman web Kementerian Pengajian Tinggi. Baik. Kepada anda yang sedang menonton, terima kasih juga kepada anda kerana setia bersama dengan kami di Lensa IPT dan juga kepada anda yang sedang menonton sekarang ini. Ingat, walaupun kita mendapat kelonggaran untuk rentas daerah, sentiasa amalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga sentiasa amalkan apa yang ditetapkan oleh kerajaan ini ibaratnya seperti panduan hidup kita untuk kita sama-sama kekang penularan COVID-19 dalam negara. InsyaAllah satu hari nanti kita akan sama-sama bebas daripada COVID-19 dan kepada anda yang masih lagi belum mendaftar sebagai penerima vaksin, sila daftarkan diri anda di aplikasi MySejahtera dalam laman web yang tertera ataupun dalam laman web MySejahtera sendiri, KKM. Saya sudah bersedia untuk vaksin 19, vaksin COVID-19. Saya harap anda juga bersedia. Lindung diri, lindung semua. Saya Syarul Islam menutupi Lensa IPT pada hari ini. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Jari jemari si bujur sirih aku genggam, dalam hatiku berkata sampai mati engkau ku jaga.